Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 13 Ogos 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Berita utama, Sarawak mencatatkan sebanyak 1,216 kes positif COVID-19 baharu yang dikesan di 25 daerah di negeri ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media pada Khamis memberitahu ini merupakan rekod tertinggi pernah dilaporkan sejak wabak dikesan pada Mac 2020 menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini adalah 84,603 kes. Daerah-daerah yang dikesan merekodkan kes positif COVID-19 adalah seperti tertera. Dalam perkembangan sama, terdapat 3 kluster baru dilaporkan iaitu kluster Kampung Bungi 2 Betong, kluster Bandar Rial Samarahan dan kluster Lubuk Bukut Muka. Kluster Kampung Bungi merupakan kluster komuniti apabila sebanyak 28 penduduk telah disahkan positif COVID-19. Kluster Bandar Rial dan kluster Lubuk Bukut pula merupakan kluster di tempat kerja yang mana satunya dikesan melibatkan pekerja serta pengunjung pasar komuniti dan premis makanan di pusat perniagaan Bandar Rial. Manakala satu lagi dikesan melibatkan ahli keluarga pekerja yang mendiami rumah pekerja di sebuah tapak pelombongan arang batu di Lubuk Bukut Muka. Dalam perkembangan lain, berikut merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBNS berhubung pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak sentiasa berusaha untuk memperkasakan golongan orang kelainan upaya OKU di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata kementeriannya telah merangka pelan tindakan untuk OKU di Sarawak bagi mendapatkan input daripada Pertubuhan Sukarela Kebajikan OKU tentang isu semasa bagi merangka dasar baharu dalam mendepani pandemik COVID-19. Menurutnya, pelan tindakan OKU penting bagi memastikan golongan terbabit lebih produktif dan inklusif dalam masyarakat. As the government strive and work very hard to make our state a developed state, menjadi sebuah negeri yang maju pada tahun 2030, kemajuan negeri Sarawak tidak akan mencapai definisi kemajuan yang sebenarnya sekiranya kumpulan yang rentan, kumpulan OKU tidak diberi perhatian sewajarnya. We would not be able to say that we are an inclusive society, inclusive government or inclusive state if we do not provide ample focus, adequate focus to our disabled group. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat pemengkasaan OKU bertempat di Wisma Wanita di Kuching pada Khamis. Datuk Seri Fatimah turut berkongsi inisiatif kerajaan dalam memperkasa serta menyantuni golongan OKU di Sarawak sekaligus merancang hala tuju pemengkasaan komuniti OKU di negeri ini. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS Noriah Ahmad memberitahu seramai 40,737 OKU telah mendaftar dengan JKMS. Laporan seterusnya mengenai susulan kejadian kebakaran melibatkan Masjid Darul Al-Amin Semop pada petang Rabu. Rentetan kejadian itu, Balai Raya Lama Semop akan digunakan sebagai pusat ibadah sementara penduduk di Kampung Semop menunggu masjid baharu dibina. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul berkata pemilihan pusat ibadah sementara itu telah diputuskan dalam mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi termasuk JKKK dan pemimpin kampung pada Khamis. Beliau yang juga adun semua bagaimanapun berkata pusat ibadah sementara itu perlu dibaik pulih terlebih dahulu untuk keselesaan penduduk menjalani ibadah di situ kelak. Dan hari ini mesyuarat yang dipengerusikan oleh pegawai daerah juga disertai oleh agensi-agensi seperti JAIS, JKR, SESCO dan agensi-agensi lain termasuk PDRM,
LKIM telah mengadakan mesyuarat tengah hari tadi, termasuklah jawatan kuasa masjid, JKK dan pemimpin kampung telah memutuskan untuk menggunakan balai raya kampung yang tidak digunakan sebagai pusat ibadah sementara. Dan pusat ibadah sementara ini walaupun agak kecil tapi memerlukan banyak baiki pulih yang diperlukan. Menjelas kepada UKAS selepas meninjau tapak Masjid Darul Al-Amin, Abdullah berkata setakat ini sebanyak RM20,000 berjaya dikumpul untuk kerja-kerja baik pulih pusat ibadah sementara itu. Menurutnya, dana itu hasil sumbangan Pusat Hikmat Dun Semop, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab, Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh dan syarikat Sakofa yang masing-masing menyumbang sebanyak RM5,000 kepada tabung bencana jawatan kuasa Masjid Darul Al-Amin. Mengulas lanjut, Abdullah mendedahkan pembinaan Masjid Baru Kampung Semop telah diluluskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada tahun lepas. Dan dalam pada itu juga saya ingin kongsikan bahawa sebenarnya pada awal tahun lepas Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah meluluskan peruntukan untuk pembinaan masjid baru di Kampung Semop. Tetapi pelaksanaan ada sedikit lambat sikit untuk penyelesaian urusan tapak tanah dan juga disebabkan oleh keadaan penguatkuasaan PKP. Maka ada sedikit lambatlah dalam pelaksanaan masjid baru di Kampung Semop. Tetapi saya juga dimaklumkan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen yang mengetahui jawatan kuasa pelaksanaan masjid ini bahawa tender untuk masjid baru akan dilakukan tidak lama lagi dan mungkin dalam keadaan begini harus disegerakan. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Semop Kamri Harun Ahmad berterima kasih kepada agensi-agensi dan orang ramai yang menyumbang kepada tabung bencana jawatan kuasa Masjid Darul Al-Amin. Kami telah bermesyuarat dengan pegawai daerah dan ketua-ketua jabatan. Hasil mesyuarat tersebut, kami telah memutuskan untuk memilih Balai Raya Lama Kampung Semop sebagai pusat ibadah sementara bagi menggantikan masjid yang terbakar. Justru itu diucapkan terima kasih kepada agensi-agensi berkaitan dan orang ramai yang memberi sumbangan. Berita seterusnya, mengenai lawatan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin ke Persatuan Meditasi Buddha Miri berhubung projek perlindungan cerun di sebelah kuil. Pembinaan tembok penahan kuil itu adalah untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat dan telah dimulakan pada 21 Julai lepas. Ketika ini, projek tersebut masih pada tahap 1 dengan kos projek sekitar RM200,000. Dalam lawatan itu, Datuk Lee yang juga ada senadin telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM50,000 bagi membantu projek kuil berkenaan. Manakala di Sibu, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dr. Anwar Rapai menyerahkan peranti Raspberry Pi kepada 93 sekolah rendah di University College of Technology Sarawak UCTS pada Khamis. Beliau yang juga adu nangka berkata penggunaan komputer dan pembelajaran digital dengan memilih Raspberry Pi adalah sebagai platform terbaik untuk mendedahkan para pelajar di peringkat awal. Sebab itu kita memilih platform ini sebab dia boleh banyak memberi manfaat kepada guru dan juga kepada para pelajar kita. Kita mesti menyadari pada masa ini bahawa kita tidak mahu melihat adanya jurang di kalangan pelajar di dalam pengetahuan mereka mengenai teknologi ini, iaitu teknologi komputer ini. Ia akan menjadi suatu perkara yang amat dahsyat jika adanya perbezaan di kalangan pelajar kita dari segi pengetahuan mereka tentang teknologi komputer ini. This is the time that everybody should have an equal opportunity to learn the digital. Dalam pada itu, Pengerusi Majlis Guru Besar Bahagian Sibu, Syarkawi Hamdan merakamkan penghargaan kepada Dr. Anwar atas pemberian komputer kepada semua sekolah rendah di daerah Sibu. Saya mewakili Majlis Guru Besar daerah Sibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kerja di Sarawak, khasnya kepada Kementerian Pendidikan, Sains dan Pendidikan Teknologi Sarawak
kerana telah memberi dan menyumbangkan komputer kepada semua sekolah rendah di daerah sini. Dan besar harapan kami komputer ini dapat digunakan semaksimumnya oleh pihak sekolah demi untuk kebaikan anak-anak, khasnya anak-anak di negeri Sarawak. Manakala dalam program berasingan, Dr. Anwar Rapai menyerahkan cek RM50,000 daripada unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor, untuk melaksanakan kerja-kerja pemulihan semula gereja lama St. Teresa. Menurutnya, beliau turut menyeru orang ramai untuk menyumbang bagi membaik pulih gereja yang unik berkenaan. On behalf of Unifor and a unit for other religions in Sarawak, to hand over a check which about RM500,000 for the renovation, not renovation, it's for restoration of this old church, St. Teresa's Church, which was built in 1960 at Singapore. So the committee has agreed that to restore this beautiful church. Of course, they did a bit here and there of renovation, but more importantly is to restore it. They've asked me last year about 1 million, okay? But fortunately we had 500,000 given by the state government to restore it. And I'm sure we can always get some more if there is a need later. But I would like to urge the public also to come up for the next service. Menjelas kepada media selepas majlis penyerahan cek itu, beliau turut mencadangkan agar gereja berkenaan diwartakan sebagai bangunan warisan. The committee have to apply, have to put forward the suggestions, and there is a procedure to gazette a building to be under heritage. So I think that should be the way, so that there will be no future expansion nearby. It has to be, when it's under heritage, everything has to be as what it is, okay? And of course there's no demolishment, that's what is very important. Sementara itu, James merakamkan penghargaan kepada Dr. Anwar atas bantuan membolehkan gereja berkenaan menerima peruntukan dari Unifor untuk dibaik pulih. Give thanks to Dr. Anwar. Last year, I met up with Dr. Anwar in February to seek his help after one of the parishioners attended the funeral mass here. Because of the proximity of the church to the Maranao graveyard at the back, he felt that we should try to renovate this church. His name was Mondari. He has since passed away, and he was the one who actually introduced us and met up with Dr. Anwar to make this request. And Dr. Anwar took upon himself immediately to request Unifor to look into our case. Di Limbang pula, sebanyak 15 pertubuhan bukan kerajaan NGO menerima peruntukan geran parlimen berjumlah RM173,500. Peruntukan geran tersebut digunakan bagi menjalankan aktiviti dan membiayai beberapa projek pembinaan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah telah menyerahkan geran tersebut di Pusat Hikmat Wakil Rakyat Parlimen Limbang. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang turut mengingatkan setiap wakil NGO supaya membelanjakan peruntukan berkenaan dengan sebaiknya. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.